hidup kita ini jangan salahkan takdir. Sebab kebanyakan takdir ini takdir-takdir yang boleh diubah. Takdir yang tak boleh diubah ni sikit sangatnya. Kematian sebagai contoh, tak boleh nak ubah. Tetapi yang lain semua boleh diubah. Sebab dalam Quran Allah dah sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. God not change what in the people until they change what in themselves. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami tentunya di Bernama TV menerusi saluran yang betul 502. Pagi ini kita bersiaran sekali lagi untuk satu lagi episod baru Refleksi Minda bersama saya Cedi, dan istimewanya kita keluar sikit ambil angin. Kita bersama di He and She Coffee Cafe, tentunya terletak betul-betul di dalam kampus Universiti Melaya Kuala Lumpur. Hari ini satu lagi perkongsian cukup menarik, mungkin boleh membantu anda di luar sana kita dapatkan satu solusi dan apa tindakan anda ketika kita sedang bersedih dan berputus asa. Tentunya bukan saya yang bakal menjawab persoalan tersebut. Kita bersama hari ini tetamu yang cukup istimewa, orang yang arif lagi bijaksana untuk membincangkan tentang isu ini. Kita berkesempatan bersama dengan Tuan Misra Hilmi Abu Bakar selaku Ketua Urusan Hubungan dan Kebajikan Pelajar. Baik, kita nak menyentuh tentang satu isu yang mungkin kita sekarang sedang berdepan satu pandemik yang memang menyedihkan. Banyak jiwa-jiwa yang perlu diisi dengan kata-kata perangsang, semangat, motivasi untuk kita melalui kehidupan seharian kita. Dan saya percaya fitrah manusia tu memang ada perasaan sedih. Kalau tak sedih memang tak normal saya rasa. Tapi kalau sedih berterusan dan kerap bersedih dengan ada perasaan putus asa sampai ke arah nak membunuh diri, itu satu yang saya rasa tak normal. Mungkin sedikitlah kata-kata daripada Tuan sendiri, bagaimana? Okey, betul Cik, saya setuju. Dalam keadaan kita PKP dan pandemik yang semakin hari semakin berlarutan ini, pasti ada di kalangan kita, bahkan ramai di kalangan kita ni memang dia rasa macam hidup ni lebih suka, hari demi hari lebih suka. Cumanya adakah dengan kita fikir suka itu akan menyelesaikan semua masalah? Okey, Cik, yang saya punya pandangan kan, dalam hidup kita ini kita pilih untuk jadi dua orang saja. Sama ada yang pertama untuk jadi optimis, ataupun yang kedua kita pilih untuk jadi pesimis. Optimis ni orang yang akan sentiasa melihat setiap perkara tu dalam pandangan yang positif. Manakala pesimis ini pula bertentangan dengan itulah, dia akan melihat segala benda yang berlaku pada diri dia itu dalam kaedah yang sebab tak kena. Sebab tak kena. Dia nampak semua negatif. Kan dia pakai baju tu tak kena, baju ni tak kena lah, kita tak payah pakai baju lah. Contohnya lah kan. Jadi dalam hidup kita ini, dua ini saja kita boleh jadi. Cumanya apabila kita terlalu pesimis, memang kadang-kadang kita akan pesimis, kadang-kadang. Sebab hidup kita ini ibarat satu gelas air yang diisi separuh airnya. Kalau yang ada airnya itu optimis, maka yang kosong itu pesimis. Nak buat macam mana kita manusia? Ada turun naiknya hidup kita ni macam roller coaster kan. Cuma tak kala kita berada di high peak yang kadang-kadang menguji kita punya ketahanan diri, maka pada ketika itu kita perlu bisik pada diri kita. Kehidupan kita masih perlu diteruskan. Kalau tidak untuk kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Okey, Tuan, macam mana kita nak tahu kita ni dah sampai satu tahap yang betul-betul putus asa? Kadang-kadang kita tak sedar dan sampai kita mengambil jalan yang pintas untuk bunuh diri. Sebenarnya bunuh diri ini tak datang secara sembrono macam tu. Selalunya kesedihan-kesedihan ini bergumpal dalam diri dan kita tidak sedar. Selalunya yang akan menyedarkan kita adalah orang-orang di sekeliling kita. Sebagai contoh, bila kita tengok cermin, kita rasa macam kita dah senyum. Tapi sebenarnya dalam senyum itu ada pahit. Maka apabila ada kepahitan-kepahitan itu, yang akan nampak kepahitan itu adalah orang lain, terutamanya keluarga kita. Bahkan yang lebih dekat dengan kita, ibu dan ayah kita. Mana mungkin kita dapat tipu mereka. Jadi golongan inilah yang selalunya akan memberi hint kepada kita, engkau ni apa hal? Aku nampak macam susah hati saja. Cuma
risaunya kita apabila bila dalam keadaan kita masalah, kita tak jumpa siapa-siapa. Set, contoh kita duduk seorang-seorang kita dalam bilik, tambah-tambah dalam sekarang ni dunia-dunia yang gadget ni kan. So dia letakkan sesuatu dalam mana-mana media sosial yang dia cuba menyatakan kesedihan dia, tapi orang tak faham. Ini yang kadang-kadang kita risau sebab kita tak dapat nak kesan. Kita tak dapat kesan yang kita ni dah sedih ke belum ni. Rasa orang rasa macam happy. Tapi sebenarnya kesedihan-kesedihan itu yang kita takutnya dia mula bergumpal-gumpal, akhirnya kita mula memikirkan bahawasanya kita nak tamatkan kehidupan kita, supaya dengan tamatnya itu maka tamatlah segala-galanya. Bahkan kita tamatkan kehidupan kita itu sebenarnya kita memulakan penderitaan yang lebih dahsyat daripada itu. Macam mana tuan boleh jadi puncanya kita sedih dan rasa putus asa sebenarnya daripada anasir luar ataupun macam tuan katakan tadi, ini bisikan yang kita sendiri tak pasti? Okey, dalam hidup kita ni Chat, ada benda yang kita boleh ubah, ada benda kita tak boleh ubah. Sebagai contoh, kalau hari ni hujan, kita tak boleh nak ubah hujan tu tiba-tiba kita keluar je hujan berhenti. Mustahil. Kalau hari ni panas terik, kita tak boleh ubah untuk jadi mendung. Betul. Cuma apa yang kita ubah ialah kita ubah cara kita untuk melalui kehidupan kita tu. Kita tak boleh ubah orang nak kata buruk pada kita, kan? Tetapi kita boleh ubah bagaimana untuk kita reaksi dengan perkataan-perkataan yang tidak baik itu. Sebab itulah dalam Islam contohnya, perasaan ini adalah satu perkara yang perlu kita syukuri. Sebab bila kita syukur dengan perasaan itu, maka kita akan kawal perasaan itu dengan baik. Kerana hanya dengan mengontrol perasaan ataupun cara kita kawal perasaan kita saja yang kita boleh atasi. Itu pentingnya. Okey, mungkin kadang-kadang bila kita dah rasa sedih, kita tak perasan yang sedihan kita tu, rasa putus asa kita tu berlarutan. Kadang-kadang kita agak reserve sikit untuk kita berjumpa dengan orang. Dan siapa sebenarnya orang yang paling tepat untuk kita dekati dan rapat untuk meluahkan perasaan ataupun rasa sedih ni? Adakah kita terus pergi pada yang pakar, contohnya doktor, ataupun dapatkan pakar-pakar yang boleh dekat dan mengetahui punca kesedihan kita ni? Okey. Banyak soalan Cik tanya saya ni, saya tanya Cik pula ni. Cik pernah sedih? Of course sedih. Pernah saya sedih manusia kan? normal tuan. So, bila sedih, kalau saya lah sedih, orang pertama yang saya akan hubungi adalah mak saya. Sebab itu adalah manusia yang saya tak boleh nak pendam apa-apa perasaan. Bila kita sedih, sebenarnya kita kena cerita dekat seseorang. Orang yang kita percaya, orang yang kita rasa boleh sembuhkan sedikit luka kita. Barangkali dia kawan baik kita, barangkali dia suami kita, barangkali dia isteri kita, barangkali dia adalah ahli keluarga kita. Yang boleh kenal pasti orang tersebut hanya kita saja. Sebab kita je tahu siapa yang sebenarnya boleh nasihatkan kita. Cumanya kena beringat, kalau kita salah cari orang, maka apa berlaku, kita akan dapat nasihat yang salah. Luka yang mungkin sikit akan jadi parah. Ini yang kita risau, Cik. Sebab itu dalam memilih orang pun kena jagalah supaya kita dapat pilih orang yang terbaik. Sekiranya ada masalah-masalah tertentu, kita takut bila kita cerita ke orang, barangkali maruah kita ini akan tercela, akan mungkin satu cerita-cerita tak baik tentang kita ni akan terbuka. Maka tempat yang sesuai kita cari ialah kita cari orang-orang yang terikat dengan etika tertentu. Sebagai contoh, kaunselor-kaunselor yang berdaftar. Ini yang paling baik sebab mereka berada dalam bidang yang tepat. Untuk kita ceritakan masalah, pastinya dia tak akan cerita dekat orang lain, dan dia akan bagi kita nasihat-nasihat yang amat berguna. Temui counselling session ataupun kita bertemu dengan kaunselor bukan maksud kita bermasalah. Maksudnya kita ready untuk kita keluarkan diri kita daripada masalah. Itu yang paling penting sekali. Okay, jalan terakhir mungkin kita akan cari orang yang lebih pakar lah untuk senang kita dekati dan untuk kita luahkan. Kalau kita mungkin dah tak ada, mungkin teman rapat, family pun dah tak ada, mungkin itu jalan yang terbaik. Baik, Tuan, kita nak berhenti rehat seketika dan kita panjangkan lagi berkaitan dengan ketika kamu bersedih dan berputus asa ni, mungkin apakah tindakan dan solusinya. Jangan ke mana-mana, kembali di Refleksi Minda. Sedap ni kopi latte, Tuan. Memang terbaik dekat. Dia tak manis tapi nikmat dia tu. Itu yang paling menarik. Saya memang minat sangat kopi, memang bersesuaian untuk kita lebih santai. Kalau nak datang mungkin boleh cari yang betul-betul lokasi He and She ni di kampus Universiti Melaya Kuala Lumpur. Baik, masih lagi menyentuh tentang
ketika kita bersedih dan rasa putus asa, kalau mungkin anda rasa putus asa, nanti dulu dengar ini sampailah habis. Kalau rasa sedih, dengar dulu, mungkin ada solusi yang terbaik daripada Tuan Misra Hilmi Abu Bakar selaku Ketua Urusan Hubungan dan Kebajikan Pelajar. Tadi Tuan ada menyentuh tentang optimis dan pesimis. Saya nak tahu dengan lebih detail tentang itu. Tadi dapat sikit je, tak cukup. Okey. Kita sambung balik, Tuan. Contoh optimis dengan pesimis ni mudah je. Sebagai contoh, bila orang hidang kat kita satu minuman yang kita mungkin tak suka, sebagai contoh kopi latte. Okey. Ada orang mungkin suka cappuccino. Tetapi apabila dihidangnya latte, dia menerima latte itu sebagai satu kelainan dalam hidup dia. Okey, faham? So dia akan cuba menikmati latte itu sampailah titisan-titisan terakhir, dan akhirnya dia menerima latte itu sebagai satu minuman lain. Sebab kopi ni banyak jenis, contohnya. Dan mungkin ada hikmah, lebih baik daripada yang sebelum ini. Betul. Kita dapat yang baru, yang lebih bagus. Itu contoh pesimis. Ya. Sedangkan orang yang contoh optimis, salah pula. Kalau kata pesimis ini, dia akan melihat banyak perkara dalam diri dia itu benda-benda semua yang negatif. Sebagai contoh, sekiranya satu perkara yang dibuat itu dia tak berjaya, orang yang optimis dia akan kata tak apa, jangan risau, dia kata masalah yang masih ada. Dia akan buat. Tetapi bagi orang pesimis lah, dia kata cukuplah, aku buat banyak kali pun no point, tak guna. Ini sebagai contoh. Dan orang-orang optimis ni pula, dia gagal dengan plan A, dia akan teruskan dengan plan B. Dia akan jumpa dengan orang untuk bincang dengan plan C. Sebaliknya, orang yang pesimis ni, apa berlaku pada diri dia ialah orang bagi kat dia cadangan plan B, plan C pun dia akan tolak. Dia kata kalau dah plan A ni pun dah gagal, buat apa nak plan B, plan C, dia dah. Sebab tetap akan gagal. Ini perbezaan antara orang yang pesimis dan orang yang optimis. Dan kalau saya boleh tambah lagi lah kan, orang yang optimis ini dia lebih suka sentiasa mencuba. Dibagi dia, mencuba itu satu proses pembelajaran yang baru. Tetapi kalau pesimis, dia akan rasa mencuba ini satu perkara yang sia-sia dan juga buang masa. Baik, move on. Dia kata tu perkataan move on ni pun masalah juga kan. Ada orang dia kata move on ni kononnya dia nak berarah kepada benda lain, sedangkan perkara itu dia kena buat. Sepatutnya move on with a new plan. Bukan kita move on dengan perkara yang lain, sedangkan perkara ini tak dapat kita laksanakan. Dan yang paling penting sekali, Chad, orang optimis ni apa yang berlaku dalam diri dia, dia tidak pernah ada perkataan gagal. Maksudnya there is no failure, just a feedback. Maksudnya apa yang berlaku dalam diri dia ni hanyalah orang kata petimbal balas apa yang dia buat. Kalau dia buat dalam keadaan yang kurang baik, maka dia mungkin akan dapat hasil yang tidak baik. Bukan kegagalan nama dia. So there's no fail for optimist. Tapi bagi orang pesimis, kalau kata dia belajar dapat B, bagi dia dah cukup gagal. Ini yang penting. Okey, ini bermakna Tuan, seseorang individu yang suka menyalahkan takdir, kita boleh letakkan dia sebagai pesimis. Mungkin dia sedang bersedih, dia putus asa. Ini takdir aku, dah tak ada jalan terakhir. Macam mana kita nak ubah mindset sebegitu? Okey, ini pun salah faham sebenarnya. Kita ni kita sering menyalahkan orang lain. Hari ini tak boleh keluar sebab hujan. Tak boleh belajar sebab lecturer ni tak pandai mengajar. Kita tak boleh belajar sebab cikgu ni tak pandai. Cikgu tak pandai, semua orang tak boleh. Yang dia ni okey je. Itu masalah dia. Sama juga. Lebih besar lagi apabila kita meletakkan salah itu pada Tuhan. Ini benda paling besar. Apabila seseorang itu mula meletakkan kesalahan pada Tuhan, maka dia akan hentikan kehidupan dia. Sebab bagi kita, tempat terakhir untuk kita bersandar ialah pada Tuhan. Tapi kalau tempat terakhir itu pun dia telah ketepikan, maka dia mula akan berada dalam keadaan yang amat bahaya. Kerana tempat sandaran terakhir dia telah ketepikan, akhirnya dia mula akan cenderung untuk menamatkan riwayat dia ataupun bunuh diri. Jadi Chad, walaupun kita bincang secara santai, tetapi ini adalah situasi yang amat serius. Kerana kalangan anak-anak muda kita ni dilihat mencederakan diri, membunuh diri menjadi satu perkara yang boleh katakan tidak lagi perkara yang rare, dah jadi perkara biasa. Bagi dia kata cukuplah dengan dia tamatkan kehidupan dia, dan benda ini perlu kita atasi secepat mungkin. Tekanan-tekanan ini kita kena sama-sama, tak kisahlah kalau sebagai seorang guru, sebagai seorang pensyarah, keluarga kena cek. Dan apa yang jadi dengan ahli keluarga kita ni? Adakah kita dah sampai ke tahap itu?
So itu yang pandangan saya lah. Okey, Tuan, boleh tak individu optimis ni berubah kepada pesimis dan pesimis ni ada peluang untuk berubah kepada optimis? Boleh sangat. Macam mana Sebab situasinya? optimis dengan pesimis ni apa yang ada dalam diri kita. Sebagai contoh, hari ni Chat boleh pilih nak happy ataupun tak happy. Betul kan? Contoh, berlaku pada saya satu ketika di mana penerbangan saya telah pun ditangguhkan. Bukan sekali Chat, tapi banyak kali. Daripada pukul 10 pagi sepatutnya sampailah ke 10 malam. So, apa saya buat setiap kali announcement tentang penangguhan penerbangan tu, apa saya buat? Saya akan melawat daripada kedai ke kedai ke kedai. Sebab bagi saya, kalau kata kita pergi ke lapangan terbang, airport, kita akan pergi dekat-dekat on time kita sampai kan? Kita tak ada ruang untuk kita pergi bersembang-sembang. Kopi tak boleh. Tapi bagi saya gunakan peluang itu untuk saya melawat sekitar itu dan lapangan terbang tersebut telah menjadi tempat saya dah tahu dah segala benda dan saya gunakan tempat itu sebaik mungkin sebab bagi saya itulah peluang keemasan untuk saya tahu airport tu. Orang lain dah susah hati tapi Alhamdulillah saya dapat kawal menjadi optimis. Bagi saya optimis ni penting sebab inilah yang menjadikan kelangsungan hidup kita lebih bermakna sehari demi sehari. Okey, kita sebenarnya nak sambung lagi perbincangan mengenai ketika kita bersedih dan rasa putus asa ni. Mungkin Tuan Misra ni ada solution macam mana kita nak tahu seseorang tu gembira sebenarnya tapi hakikatnya di sebalik dalam sudut hati dia tengah kecewa dan memendam perasaan. Macam mana kita nak kenal pasti? Boleh tak kita scan seseorang tu daripada luaran? Tapi kita nak break kejap. Apa kata kita nikmati kopi latte ni daripada He and She Coffee. Kembali di Refleksi Minda. Jangan ke mana-mana. Kau minum Baik, Tuan, nak menyentuh tentang seperti yang Cik katakan tadi, kadang-kadang individu ni ada orang juga yang dia tak pernah dilihat sedih. Tak pernah kita tengok air muka dia ada rasa putus asa. Dia sentiasa happy. Walaupun dalam sudut hati dia memendam perasaan, rasa kecewa, rasa sedih. Orang macam ni macam mana kita nak scan? Macam mana nak tahu individu ni ada kesedihan dia sendiri? Macam mana nak scan? Susah tu Cik. Sebabnya manusia ini watak dia amat berbeza-beza. Dia tak macam mesin scan. Bila kita scannya semua huruf kita dapat. Cumanya orang yang boleh scan orang tersebut hanyalah orang yang rapat dengan dia. Sebagai contoh lah, kami di Nusi Melayu sendiri pun, sebagai saya pun bila kita terlibat dengan kebajikan pelajar, salah satu yang kita betul-betul ambil maklum, ambil tahu ialah berkaitan dengan mental health student kita. So apa yang kita boleh buat ialah kita akan berjumpa dengan pelajar-pelajar yang nak jumpa dengan kita. Kebanyakan pelajar kita yang ada masalah yang terpendam dalam hati dah mungkin lama 5-6 tahun barangkali, dia akan masuk ke dalam bilik saya ini dalam keadaan yang happy-nya lebih pada orang lain. Bahkan seolah-olah tidak ada masalah kat dunia. Maka disebabkan seronok dia itu terlalu luar biasa. Maka akhirnya detik-detik kesedihan itu akan mula dikeluarkan satu persatu. Dan untuk kita scan, tidak lain, tidak bukan, tidak ada satu jalan pintas kecuali dengan kita duduk dengan dia, bersembang dengan dia, kita dapatkan kepercayaan dia, dia dapatkan kepercayaan kita, maka barulah satu persatu akan dirungkaikan. Maka macam Cik sendiri pun mesti Cik ada orang yang Cik percaya. Dan saya percaya Cik juga ada orang yang percaya dekat Cik. Mempunyai seseorang rakan, kenalan yang kita percaya amat penting. Sebab mereka ini saja yang boleh scan kita sama ada kita okey atau tak okey, Cik. Okey, boleh saya letakkan individu sebegini adalah orang yang optimis. Tapi bagus tak untuk kita jadi optimis sebegitu sehingga kan kita kadang-kadang hanya memikirkan perasaan orang lain, kesedihan kita tak keluarkan. Bagus tak untuk kita jadi sebegitu? Cik, macam ni, optimis dengan menyembunyikan perkara yang berbeza. Okey, apabila kita gembira dalam keadaan kita sedih, sebenarnya kita mempertopengkan kegembiraan. Kita bukan optimis. Optimis bukan dekat sini. Optimis dekat sini. Ada orang barangkali kita nampak dia sedih. Oh, dia gagal, dia kata mungkin dia tak dapat lalui sesuatu. Nampak dia sedih, tetapi dalam diri dia ini dia tengah bina rantaian-rantaian optimis untuk diteruskan. Berbeza dengan orang yang kita nampak mukanya optimis, tetapi dalam ni penuh pesimis. Ini yang bahaya.
So lebih baik untuk kita nampak pesimis tetapi sebenarnya kita optimis. Itu benda yang paling penting dalam hidup kita. So sama ada kita benar-benar optimis atau kita hanya mempertopingkan optimis. Ini yang kita nak kena tahu dan kita. Maknanya susah untuk kita kena pasti sebenarnya kalau individu sebegini yang memang kadang-kadang ada pendiriannya sendiri tuan. Dia tak nak kesedihan ni dikongsi ataupun diketahui oleh orang lain. Hanya dia sahaja yang mengetahuinya. Agak bahaya juga sebenarnya. Tapi mungkin adalah ayat ataupun amalan-amalan yang boleh kita, ayat-ayat amalan yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita untuk kita hilangkan rasa sedih ini. Chat, amalan yang saya boleh kongsikan dalam hidup kita ini satu surah yang semua orang ingat. Untuk kawal minda kita, untuk kawal hati kita, yang penting minda kita ni. Kita ada akal, tetapi manusia diberikan satu lagi kekuatan yang panggil sebagai minda. Untuk kita dapatkan minda yang baik. Untuk kita kawal, kita jadi optimis setiap masa. Untuk kita jaga, sentiasa kita bersangka baik dengan Allah SWT. Surah Al-Fatihah adalah surah yang paling besar untuk kita amalkan. Sebab itu kita tengok barang siapa yang solat 5 waktu dengan baik, maka dia akan optimis setiap masa. Tetapi dengan keadaan dia solat itu benar-benar untuk mendapat keredaan daripada Tuhan. Sebab dalam surah Al-Fatihah itu ada hak untuk kita, ada hak untuk Allah dan ada hak untuk kita dengan Allah. Sebab dalam surah Fatihah itu kita akan minta dekat Tuhan. Satu. Yang kedua, dalam Quran jelas sebut ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya kalau kita ingat pada Allah, dia akan tenangkan hati kita. Optimis ini macam kita sebut tadi bukan apa yang kita nampak. Pakai baju pink hari ini, adakah kita saya benar-benar gembira? Ataupun saya hanya menyembunyikan kedukaan saya dengan baju yang berwarna terang supaya orang melihat saya gembira? So optimis bukan pakaian yang saya kenakan, bukan make-up yang saya kenakan pada muka, tetapi pakaian yang terang, make up pada muka juga membantu untuk kita lebih optimis. Penting atau tidak? Penting. Okey, Tuan. Macam mana kita nak elakkan daripada rasa sedih dan rasa putus asa ni? Mungkin ada sebarang aktiviti yang boleh kita lakukan bersama keluarga ke, ataupun ada cara lain yang boleh kita jangan fikirkan rasa sedih ni berlarutan. Bagaimana, Tuan? Okey, kalaulah kita letak satu balang kat depan kita ini, kehidupan kita kena komplit untuk kita jadi optimis dan kita tak sedih pelik-pelik. Sedih biasa, tapi sedih pelik-pelik ni yang bahaya. Luar biasa. Luar biasa. Sebagai contoh, masa kita untuk kerja, masa kita untuk belajar, kita dah penuhi. Tetapi di celah-celah itu kita ada masa untuk diri sendiri. Hobi. Manusia yang ada hobi, optimis. Sebab dia akan ada isi masa kosong dia. Manusia yang ada kawan, yang ada rakan, ada social life dia adalah manusia yang optimis. Orang yang bersukan. Jangan kata sukan ini, sukan ni sekarang ni tak perlu semua menggame je. Tak. Physically sport. Itu benda yang kita kena ada. Setiap orang kena ada. Macam chat, saya rasa dengan chat, saya rasa chat pun ada sukan. Aktiviti kat rumah pun dah cukup saya bersukan. Betul. Memang busy. Betul. Ada orang dia bersukan tidak macam ahli sukan. Dia bersukan dengan keluarga. Bercuti. Yang mana yang bekerja, ambillah masa setahun sekali, pergilah bercuti. Sebab bercuti juga salah satu terapi. Semua ini adalah terapi. Sukan terapi bersama keluarga terapi. Contoh PKP ni, tak dapat jumpa dengan ahli keluarga. So bila kita jumpa tu, itu adalah satu terapi yang besar yang kita kena buat. So jalanilah kehidupan sebaik mungkin dengan kita laksanakan banyak aktiviti supaya kita dapat tidur dengan nyenyak. Sebab tidur yang nyenyak juga adalah satu terapi untuk jadi optimis. Ya. Okey, Tuan, sikit lagi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita dan perbualan hari ini, mungkin sedikit kata-kata akhir. Kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang saban hari kes semakin meningkat. Memang membantu dan menambah kesedihan kita, menjadikan kita rasa putus asa kadang-kadang. Mungkin ada kata-kata akhir, kata-kata perangsang, kata-kata semangat kepada mereka di luar sana agar jangan bersedih dan jangan rasa putus asa. Okey, untuk chat, untuk saya dan untuk semua para penonton yang saya kasih sekalian, hidup kita ini jangan salahkan takdir. Sebab kebanyakan takdir ini takdir-takdir yang boleh diubah. Takdir yang tak boleh diubah ni sikit sangatnya. Kematian sebagai contoh, tak boleh nak ubah. Tetapi yang lain semua boleh diubah. Sebab dalam Quran Allah dah sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. God not change what in the people until they change what in themselves. So tak perlu nak salahkan sesiapa. Kita yang kena ubah diri kita. Orang yang berniaga sekarang dah boleh ubah cara dia berniaga kepada online. Tapi kalau siapa yang masih lagi nak teruskan dengan tradisional,
walhal dia tahu traditional way ni akan menyebabkan dia terus rugi, maka dia akan terus ketinggalan dan dia akan terus putus asa. So it depends on us. Bagaimana kita nak hadapi hidup kita. Cuma jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Tuhan. Kerana kita diberi ujian kerana Tuhan sayangkan kita. Ya, dan kita diberi akal fikiran untuk berfikir dengan baik. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan atas perkongsian yang cukup berguna hari ini. Sekurang-kurangnya dapat membantu kita menghilangkan rasa sedih dan rasa putus asa. Itu dia tadi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Tuan Misra Hilmi Abu Bakar selaku Ketua Urusan Hubungan dan Kebajikan Pelajar. Sampai di sini saja pertemuan kita di Refleksi Minda. Terima kasih banyak He and She Coffee Cafe yang terletak di Universiti Malaya Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.